kita belajar di dalam Yohanes pasal 12. 我们解翻开圣经，在约翰福音12章。 Bahasa Mandarin bisa baca dulu kalau sudah ketemu. 约翰福音12章24节到25节，我先用中文念一遍。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多的粒来。爱惜自己生命的，就世上生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。阿门。 Ya, dalam bahasa Indonesia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan. 赞美主。 Firman Tuhan saat ini adalah saat menuai dan saat menabur. 我们今天这个讲的是主体，就是种有死，收有死。 Sebenarnya dalam kehidupan ini tidak lepas dari apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita hasilkan. 我们在这个我们生活当中，我们所做的一切，我们所种的，我们收的也是什么？ Dalam pembacaan ini dikatakan benih itu akan, kalau benih itu asli, dia akan, tolong next slide, tolong, ya. Untuk melihat suatu pertumbuhan dimulai dari benih. Ya. 我们要看某一种可以成长的，我们首先先看它的种子。 Benih yang baik biasanya bentuknya seperti biji. 好的种子呢，它的形体呢，就好像是一颗一粒的。 Biji yang asli itu pasti akan kalau ditanam ke dalam tanah, dia pasti akan hidup. 这个真的种子呢，如果我们种在泥土里呢，它一定会生长。 Sedangkan kalau benih itu adalah benih palsu atau imitasi, dia ditanam, dia tidak pernah akan bertumbuh. 如果是假的种子，我们种下去呢，它永远是不能够生长的。 Artinya apa? Tidak akan ada kehidupan. 它的意思就是没有这个它没有生命。 Ya, jadi penting banget bahwasanya kita harus tahu persis apa yang akan kita tabur, karena disitulah nanti kita akan melihat tuaian apa yang akan kita dapatkan. 在这里我们很重要，我们要清楚这一点，因为我们所种的，我们所收的也是什么？ Jadi apa yang saudara tabur, 我们种的是什么？ itulah nanti yang akan kita tuai. 我们收的也是什么？ Dalam kehidupan ini, 在我们的生活当中， apakah yang Bapak Ibu Saudara tabur? 你一定种了什么？ Ya, kita akan belajar bersama. Next slide. 我们一起学习。再接下来， Ya, yang pertama, kalau kita menabur sesuatu yang fana, 如果我们种下这个可能是个朽坏的东西， otomatis kita akan menuai hal yang fana juga. 我们也是一定收的也是朽坏的。 Nomor 1 dulu ya, naik slide-nya. Jangan langsung nomor 2. Halo. Nomor 1. Ya. Kalau kita menabur yang fana, kita akan menuai yang fana. 如果我们种的呢是这个朽坏的，我们收的必定也是朽坏的。 Ya, kita melihat Hosea 8 ayat 7. 我们在何西亚书在旧约，何西亚书第8章， Bahasa Indonesia di sini dikatakan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. 何西亚书18章21节。 Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain yang menelannya. 8 ayat 7. 何西亚书第8章第7节，我念给大家听中文。他们所种的是风，所收的是暴风；所种的
不成合家，合家就是发苗也不结色，即便结色，外邦人必吞吃。 Ya, di sini jelas dikatakan barang siapa menabur angin, dia akan menuai puting beliung. 你们是散布这个风呢，你们就受这个风暴。 Ini bukan puting beliungnya apa Britama ya, apa BRI ya, menuai rezeki, bukan. Tetapi ini maksudnya menuai puting beliung itu adalah sejenis angin ataupun badai. 这个不顶没溜的意思就是暴，在中文就是暴风的意思。 Ya, jadi kalau kita menabur sesuatu yang sia-sia, 如果你是种的，这个是枉然的， maka hasilnya adalah hal-hal sia-sia juga yang akan kita tuai. 你所得到的获得也是徒然的。 Sekali lagi, menabur fana, kita akan menuai fana. 我们种的是朽坏的，我们收的也是朽坏的。 Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, saya banyak hal yang saya lakukan, saya juga termasuk memberi, perpuluhan dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu itu fana apa tidak? 也许你会觉得你已经做了很多事情，也许你有献上很多的奉献、社会奉献等等啊，你觉得呢？这一切是不是白费的呢？ Ya, kita akan belajar bersama-sama. Sesuatu yang kita tabur, apakah itu baik atau jahat, akan hal itu pula yang akan kita tuai. 啊，我们所种的呢是好的，或者是坏的呢，我们收的也是如此。 Amsal 18 ayat 21, 在箴言18章21节， di sini mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. 在箴言18章21节，圣经上说：“生死在舌头的泉下，喜爱它的，必吃它所结的果子。” Ya, contoh yang sehari-hari biasa kita hadapi adalah di dalam kita menggunakan lidah kita. 我们做一个例子，在我们日常生活当中，我们所面对的就是这个舌头。 Lidah yang kita miliki itu kita gunakan untuk apa? 我们拥有的这个舌头是用来做什么的呢？ Apakah kita mau mengatakan perkataan yang baik dan manis? 就是我们要讲好的言语呢， Atau apakah perkataan yang jahat dan kotor? 是不是讲些不好的话，讲些坏话，讲一些的脏话？ Seringkali meskipun kita sudah jadi anak Tuhan, 有时我们已经成为了神的儿女， terkadang emosi kita tidak terkontrol. 但是我们不能够控制我们自己的情绪， Sehingga bahasa-bahasa hidup lama, apakah itu kebun binatang dan lain sebagainya, kadang juga masih keluar. 有时候我们会讲出很多不好听的话，好像动物园的这个名字的话，我们也讲出来。 Atau perkataan lainnya yang menyakitkan, yang membuat saudara seiman menjadi sakit hati. 好像有时候我们的言语是讲出来能够伤害我们弟兄姐妹们的言语， Ya. Membuat sakit hati. 能够伤害人。 Ya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa lidah yang Tuhan berikan kepada kita ini 有时候我们不会体会到上帝赐给我们这个舌头呢， seharusnya digunakan untuk apa? 是用来做什么的呢？ Memuliakan Tuhan, 是来用来荣耀上帝的名。 membangun dan menguatkan yang lain, 我们造就别人，兼顾别人， memberi motivasi dan semangat kepada yang lain. 我们鼓励他人， Itulah perkataan yang manis. 这是甜美的这个言语。 Kalau kita sampai menabur perkataan yang kotor dan jahat, 我们散布这个不好的言语， ini adalah membuat orang lain apa? Biasanya sakit hati. 会伤到人的心。 Kalau orang sakit hati itu mungkin ada orang yang sikapnya reaktif, bisa langsung kita ditonjok. 如果伤到人的心的时候，就是他的反应很快，他就会挨打我们。 Tapi kalau ada yang sifatnya pendiam, bukan berarti dia nggak balas, tapi dia nunggu waktu dan kesempatan aja. 如果他比较内在的人呢，也许他没有做出什么反应，就不是表示他没有不会报复你。 Kalau kita simak berita-berita tentang kriminal, 我们听到很多这个不好的消息， itu biasanya hanya karena perkataan yang
sepele, mungkin maksudnya ngajak guyon, tetapi ternyata menyakiti hati orang yang kita 他 ajak 们有时候 bicara. 把它当作是开玩笑的话，但是他们讲的话会伤害人的心， Bahkan sampai akhirnya membunuh. 甚至他们导致会使到他们杀人， Karena apa? Sakit hati. 因为他们的心痛。 Ya, kalau orang sudah sakit hati itu, kalau yang spontan atau reaktif, mungkin langsung maki-maki atau mungkin langsung nonjok dan lain sebagainya. Tapi kalau ataupun nggak langsung balas, bisa lebih jahat loh. 如果他们心痛了，他们有这些的反应，他就马上报复你；如果没有的话，他可能在下一次会报复你。 Ya, kayak siapa? Babe ya. Mutilasi apa? Rian, ya. Wah, kelihatan, Rian. Babe itu berita di TV. Sodomi dan ya, jadi mutilasi ya. Kejam banget kan, Rian. Karena cintanya ditolak, orang dibunuh, bukan hanya dibunuh, tapi dipotong-potong. Udah kayak apa nih? Kayak babi dicincang aja ya. 就像我们看到听到这个新闻，在这个电视的新闻间啊，很多有一个叫做Rian的，他那么的残忍，那么残酷，他不但杀了人，还把人切了好几段。 Ya, sakit hati bisa menimbulkan apa? Pembunuhan dan lain-lain sebagainya. 我们的心已经被伤痛的时候，会产生这个谋杀案。 Oleh sebab itu hati-hatilah di dalam menggemakan lidah kita. 所以我们使用我们的舌头的时候，我们要特别的谨慎。 Di dalam kita mengeluarkan perkataan kita. 我们发出我们的言语。 Amsal katakan, di dalam banyak bicara, banyak kesalahan. 就好像箴言说，言多必失， Bukan berarti nggak boleh bicara loh ya. 就不是表示我们不可以很多的讲话。 Bicara boleh. Asalkan apa? Filipi 4 ayat 8 apa? Perkataan itu apa? Semua yang indah, yang manis, yang sedap didengar. Dan itulah yang seharusnya kita perkatakan. 我们所讲出的话，都是就好像菲律宾所说的，我们应该讲美好的话，能够造就人的话。 Ya, ketika orang mendengar perkataan yang manis, 当你听到这个甜美的话， orang itu akan terhibur. 那个人就会得到安慰， Orang itu mungkin akan tersanjung. 他会感到很自傲。 Ya, demikianlah akibat daripada perkataan. 这是我们言语的这个后果。 Perkataan ini adalah hal yang sia-sia kalau perkataan itu jahat dan kotor. 我们讲出这个不好的话、坏的话是白费的。 Hasilnya adalah apa? Sakit hati, kebencian dan dengki dan dendam. 结果呢，就是产生了妒忌呢和怀恨， Termasuk juga apa? Menabur gosip. 包括我们撒布这个流言蜚语。 Gosip itu biasanya kebenarannya nggak sampai 100%. 流言呢，大部分不是100%的 Mungkin 确率的， 50%-nya adalah bumbu-bumbu penyedap. 可能这个50%是加有添加的。 Sebenarnya beritanya sepele, tetapi ditambah yang macam-macam, sehingga membuat orang yang mungkin digosipkan akan menjadi marah atau sebaliknya menjadi terkenal karena omongan itu. 其实这个事情是很简单、很小的事，但是很多人喜欢加油添醋，那么使到他伤害了别人的心呢。 Tapi biasanya di balik gosip itu biasanya ada unsur fitnah. 通常呢，这个是流言蜚语呢，在流言蜚语呢是有带着这个诽谤的性质。 Sesuatu yang tidak pasti tetapi dikatakan seolah-olah menjadi kebenaran. 不肯定的事，但是我们把它当成是正确的。 Sehingga biasanya kalau orang difitnah, biasanya apa? Ngajak berantem. Kamu ngatain aku apa? Ya, akhirnya dia berani bertikai dan bertengkar mulut dan mungkin bertengkar fisik. 一个人如果他被诽谤的时候，他就会生气，他就会诽谤他的人可能会争吵，可能会打起来。 Ya, kalau kita menabur gosip, kita akan menuai pertengkaran ataupun pertikaian. 如果我们撒布这个流言蜚语呢，我们就会带给我们这个争论、争吵。 Oleh sebab itu, 因此呢， jangan menabur hal yang fana dan sia-sia. 我们不要撒布没有用的事， Karena itu tidak ada untungnya bagi kita ketika kita menuai.
对我们是没有益处的。 Selanjutnya, next slide. Ya, hal yang kedua, 第二点呢， ketika kita menabur hal yang fana, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang baka atau kekal. 当我们种下撒布这个暂时性的呢，可以获得永恒性的。 Kalau tadi jelas ya, fana menghasilkan fana. Tetapi sekarang adalah fana tetapi bisa menghasilkan hal yang kekal. 我们说的暂时性的是朽坏的，会产生这个朽坏的，受的是朽坏。但是现在是我们讲的是，我们撒布种下这个暂时性的朽坏的，可以产生，可以受到这个永恒性的。 Apa saja sih hal fana itu? 这个是暂时性的是什么呢？ Ya, semua yang ada di bumi ini, yaitu mungkin kita punya rumah, mungkin kita punya emas, mungkin kita punya mobil, mungkin itu semua adalah hal yang fana. 什么叫做这个暂时性的？我们所拥有在世上所拥有的一切，就好像我们的房子、我们的这个金钱、我们这个金条，这个是暂时性的。 Jadi semua yang bersifat materi ini sifatnya sementara, tidak kekal. 凡是物质性的呢，只不过是短暂、是暂时性的，不是永恒的。 Jadi namanya sementara berarti tidak lama, mungkin hanya di bumi ini hanya kita pakai. 所谓暂时呢，暂时性的，这不能够持久的，可能是暂时，就是我们所拥有在这个世上的而已。 Tetapi hal yang fana ini bisa menghasilkan sesuatu yang kekal. Kalau kita tahu cara menggunakannya. 这个暂时性的呢，它会变成永恒性的。如果我们知道怎么样去使用它。 Next slide. Apa saja contohnya hal yang bersifat fana? 这个暂时性的这个例子是什么呢？ Contohnya adalah waktu. 它的例子就是这个时间。 Waktu itu mau kita pakai, mau kita nggak pakai, mau kita biarin, waktu itu akan terus berjalan. 这个时间呢，我们是不是要使用它？或者我们不使用它，这个时间仍然是会行走的。 Dan akan berakhir dan akan habis waktu itu. 这个时间会到这个终点的。 Tetapi waktu kita ini bisa menjadi bernilai kekal ketika kita bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan ataupun untuk memperbesar kerajaan Allah. 这个时间呢，是由永恒价值观，如果我们使用在这个工上来服侍神，来用在这个神的国度。 Jadi intinya ketika kita bisa menggunakan waktu kita dengan hal yang baik dan benar dan bermanfaat bagi kerajaan Allah, itu akan bisa bernilai kekal. 重点呢，如果我们能够使用这个时间呢，用在这个我们的圣工上，用在这个扩展荣耀神的国度呢，它就会变成永恒性的。 Contohnya apa? 它的例子是什么呢？ Ya, tadi saya sempat singgung bahwasanya waktu kita pakai atau tidak pakai itu akan habis. Tetapi waktu kita akan menjadi berguna dan memiliki nilai kekal kalau kita bisa menggunakannya untuk hal yang baik dan benar dan berguna bagi kerajaan Allah. Contohnya adalah, 它的例子是什么呢？ mungkin saudara memandang berdoa adalah buang-buang waktu. 也许我们认为祷告是白费，是浪费时间的。 Apalagi bagi sebagian orang yang bisnis ataupun yang eksekutif, ya, mungkin waktu adalah emas. 也许你们是商人，这个时间是很宝贵的。 Ya, artinya waktu bagi mereka segalanya gitu kan. Tetapi waktu berdoa, jangan salah, doa adalah memiliki nilai yang kekal. 这个可能他们把一切的时间当成宝贵，但是我们知道这个祷告是有永恒的价值性。 Sehingga bagi sebagian orang, makanya namanya jam-jam doa itu nggak pernah ada ngumpul sebanyak ini. Kebanyakan kalau acara doa di gereja kita paling banyak full timer sama SAAA. 就好像我们在我们教会如果有这个祷告的节目、祷告的活动啊，人数比较少。 Tapi ketahuilah bahwasanya ketika kita menekuk lutut kita di hadapan Tuhan, sebenarnya kita sedang investasi sesuatu hal yang kekal di kerajaan Allah. 我们知道，当我们跪下来祷告的时候，其实我们已经投资在神的国度里。 Kita melakukan sesuatu yang berguna untuk kerajaan Allah. 我们做一些对神的国度有益处的事。
Oleh sebab itu, mungkin bagi opa oma yang banyak waktu, jangan buang waktu dengan sia-sia. 所以弟兄姐妹们，如果能够你们不要浪费你们时间， Gunakan waktu untuk apa? Untuk apa? Berdoa. 你们要利用你们时间用来祷告， Ya, untuk tauko. 呀，祷告， Berdoa 祷告 itu memiliki nilai yang kekal. 是有永恒性的价值。 Apalagi contohnya? 接下来其他的例子， Mungkin bersaksi, 也许我们做见证， termasuk pelayanan. 好像我们有侍奉。 Ya, saya senang sekali kalau lihat Selasa itu biasanya ibu-ibu habis masak suka kunjung. Wah. 在星期二，我很喜欢看到很多妇女们，你们都可以去探访的。 Kalau nggak ada kunjungan soalnya bahaya. Biasanya untuk apa? Gosip, untuk ngerumpi. 啊，如果没有做这个探访的活动，也许我们很多讲这个闲话。 Ketahuilah waktu Anda tidak sia-sia ketika Anda gunakan untuk membesuk, untuk berkunjung kepada saudara-saudara kita. 你不要浪费，你要珍惜你的时间，就是用来去探访其他的弟兄姐妹们。 Apa yang Anda lakukan ini memiliki nilai yang kekal. 你所做的这一切是有永恒价值观的。 Ya, memiliki nilai yang kekal. Sehingga kalau kita meskipun ini sifatnya sementara tetapi memiliki nilai kekal, seharusnya kita juga mau lakukan. Amin. 虽然这是暂时性的，但是它有永恒性的价值呢，所以我们应该去做。 Ya, banyak hal yang kita lakukan. Pelayanan termasuk melayani sebagai aser, melayani mungkin bagi orang ngapain lo suka mejeng-mejeng, senyum-senyum di pinggir pintu gitu kan. 我们所做的施工呢，也许是我们是做接待员呐，在那个前面站着，向人握手，向人发出微笑。 Senyummu itu memberi arti, memberkati orang yang datang untuk beribadah. 啊，你的微笑，你的笑容呢，是带给很多人的益处。 Ya, oleh sebab itu tidak ada salahnya. Hal fana yang kita miliki, kita gunakan untuk memperbesar kerajaan 所以 Allah. 我们没有错的。如果我们虽然是有暂时性的呢，但是我们是用来做一些有永恒价值观的。 Apalagi hal fana tetapi bisa menghasilkan nilai yang kekal. 尤其是这个暂时性的，可以获得永恒性的。 Harta kekayaan yang kita miliki. 就好像我们的财富， Kalau orang nggak kenal Tuhan, namanya harta kekayaan ini adalah ini usahaku, ini punyaku. Oh, orang lain butuh, lihat dulu apakah itu saudara saya atau bukan, apakah itu masih family dengan saya atau tidak. Ingatlah bahwa harta dan kekayaan yang ada pada kita itu sebenarnya titipan saja. 我们所拥有的钱，我们的财富是上帝托付给我们的。所以有时候还没有信主的人，当有弟兄们，但是有人有需要帮助的时候，他们就没有那么简单去帮助人。 Itu sifatnya hanya sementara saja. 这一切都是暂时性的。 Mungkin bagi beberapa orang merasa dirinya lebih prestis kalau memiliki mobil yang mewah dan lain sebagainya, rumah yang mewah dan lain sebagainya. 也许有一小部分的人，他们感到很自豪，如果他们拥有一辆豪华的汽车，一栋豪华的房子。 Ketahuilah itu hanya apa? Fana, sementara. 我们要知道这一切都是只不过是暂时性的。 Ya, untuk apa kita berjuang untuk hidup mati, untuk mencari harta kekayaan, tapi sifatnya hanya sementara. 有什么用呢？为什么我们要拼命的去找这个暂时性的这个财富是暂时性的？它只不过是暂时性的，我们为何要去拼命去赚这个钱呢？ Hal yang sementara ini tetapi bisa menjadi berarti, bernilai kekal kalau kita bisa menggunakannya dengan baik seperti yang Tuhan mau. 虽然是暂时性的但是如果我们能够使用在这个神的过度里荣耀神呢，这是有益处的。 Kita lihat di Amsal ya, 11 saja. 我们再看箴言是1章。箴言是1章24节。 Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan.
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi 在箴 minum. 言11章24到25节，有世上的妾更增添，有吝惜过度的反致穷乏，好事时的必得富裕，自论人的必得自论。 Ya, jadi di Amsal di sini dikatakan, barang siapa menyebar harta, tetapi dia tidak apa? Tetapi bertambah kaya. Tetapi siapa menghemat luar biasa, bukan membuat dia tambah kaya, belum tentu membuat dia tambah kaya, tetapi semakin berkekurangan. 就像圣经上说的这个，在箴言，好事时的必得富裕，有吝惜过度的反致穷乏。 Ya, seringkali kita menghabiskan waktu kita hanya untuk mengejar kekayaan. 就是我们浪费了很多我们时间，只不过是我们是追求我们的这个财富， Hanya untuk mengejar harta benda. 追求这个物质上的。 Ya, memang tidak salah kalau itu porsinya dalam porsi yang sewajarnya. 这是没有错的。 Tapi saya melihat banyak orang bukannya dia menguasai ataupun bisa mengatur kekayaan, tetapi dia dikuasai oleh kekayaan. 很多时候我们看到的不是我们掌管这个财富因此我们导致财富来掌管我们。 Artinya apa? Sudah punya ini ono itu rasa kurang puas, rasa tamak, rasa selalu berkurang, itu selalu menguasai hati kita. 因为我们的心里是永远感觉到不满足。 Padahal sebenarnya semua yang kita kejar ini hanyalah hal yang fana, hal yang sia-sia. 因为我们知道我们所追求的只不过是暂时性的。 Tetapi hal yang fana akan menjadi bernilai kekal kalau kita bisa gunakan di dalam Amsal untuk apa? Memperlebar kerajaan Allah. 虽然是暂时性的，但是它可以成为有永恒价值观的。如果我们是用在这个扩展神的国度， Untuk diinvestasikan bagi pekerjaan Tuhan. 我们投资在神的国度、神的事工上。 Saudara boleh menaruh deposito atau uang saudara di bank. 你们可以放在存在银行，存了很多的钱。 Firman Tuhan mengatakan apa? Semuanya apa? Di dunia ini bisa dirusak oleh rengat ya. 就像圣经上说的，这一切世上的这个东西都可以被这个虫咬坏。 Bahkan baru-baru ini kita dengar bersama orang naruh duit di bank juga mulai gelisah, khususnya yang kecil sih. Ya, ada apa? Kita ATM bisa kebobolan sampai demikian luar biasa, ratusan juta. 就像我们看这个自动提款机，也是会被他们破坏，被他们借走。 Saya sempat dengar tetangga-tetangga cerita, mulai merasa was-was naruh duitnya di bank. 很多人，我的邻居们都是说，他们很担心，如果放很多的钱在银行。 Ya, karena apa? Oh ternyata bank juga bisa dibobol orang gitu kan. 原来银行也会被偷窃。 Polisi melacak pun belum tentu bisa ketemu. 这个警察虽然是去调查，也调查不出来。 Karena memakai teknologi canggih, yaitu pakai hacker atau hacking ya. 也许他们用这个高科技的手段。 Ya, lebih baik apa? Investasi untuk kerajaan Allah. Amin. 还是我们不如我们把我们投资在这个神的国度里。 Ya, ketika kita investasikan untuk kerajaan Allah, hal fana yang kita miliki ini akan menjadi berarti dan akan memiliki nilai yang 当 kekal. 我们投资在神的国度里，我们所拥有的暂时性的这个会变成这个永恒性的，对我们是有意义的。 Bukan berarti duit saudara bisa menyelamatkan saudara. Artinya bukan seperti itu. 不是他的意思，不是你的金钱可以拯救了你。 Jangan sampai punya pikiran, aku nggak sempat kebaktian, nitip persembahan, nitip perpuluhan aja dah. Biar saya nanti tetap masuk surga, bisa memiliki nilai kekal. Bukan seperti itu 我们 pengertiannya. 不要有这种的想法，我们不来聚会，不来崇拜会，我们托人家，托我们其他弟兄姐妹来奉献，这个不是这个意思。然后不要以为我们这样子做的话，我们就可以上天堂了。 Jadi yang pergi ibadah apa? Bukan orangnya, tapi duitnya saja, nitip. Ya, ini ini boleh dikatakan. 有些人他们没有自己没有来做礼拜，他们是用他
他的金钱托人来去做礼拜。 Artinya apa? Kalau orang memberi hartanya untuk pekerjaan Tuhan, pasti hidupnya juga diserahkan untuk Tuhan. Amin. 如果我们把我们的金钱用在这个圣工上，用在这个神的国度，我们的一切，我们的生命也是要摆上。 Sekali lagi saya katakan, kalau orang menyerahkan hartanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, pasti hidupnya juga dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. 如果他的金钱都奉献给上帝了，他的生命也必定要摆上给上帝。 Kalau seperti yang saya cerita tadi, dia berarti memiliki mindset yang salah. Duitnya bisa nyelamatin dia, pokoknya makanya dia kasih duit terus ke gereja. Makanya dia terus kasih persembahan ke gereja. Tujuannya apa? Biar dia selamat. Itu keliru, tidak tepat. 有一些人他们是错误的观念、错误的想法，他们以为他们奉献，他们不去崇拜，不去敬拜神，他们用钱来奉献就够了，他们就可以上天堂了，这是错误的。 Kalau harta saja kita berikan kepada Tuhan, apalagi hidup kita. Kita juga persembahkan untuk kemuliaan 如果我 Tuhan. 们都把我们一切的金钱都献上了，何况是我们的生命呢？我们也应该摆上。 Ya, jadi hal fana bisa menghasilkan menuai kekekalan kalau kita tahu cara menggunakannya. 暂时性的会变成永恒性的，如果我们知道怎么样去使用它。 Caranya adalah dengan apa? Menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan 它的 Allah. 方法就是我们来扩展神的国度，来荣耀神。 Hal fana yang saudara miliki pasti akan memiliki nilai yang kekal. 我们所拥有的这个暂时性的，都会变成永恒性的。 Yang terakhir, 最后了， akhir udah seneng, tumben cepet. Ya, yang ketiga adalah menabur kekal akan menuai kekal. 我们种的是永恒性的，也是收的也是永恒性的。 Ya, apa yang bernilai kekal, apa yang bersifat kekal? 什么叫做何谓永恒性的呢？ Tadi kita sudah bicara bahwa di dunia ini semuanya fana, tidak ada yang kekal. 我们所说的，在这个世上，一切的都是暂时性的，没有永恒的。 Tapi ada satu hal yang bersifat kekal, bernilai kekal, dan itu memang mengandung kekekalan. 这有一件事，它是有永恒性的， Yaitu firman Tuhan. 就是神的话语。 1 Petrus 1 ayat 25. 在彼得前书，我们看在圣经在彼得前书， 1 Petrus 1 ayat 25. 彼得前书第1章25节， Sorry, 23 ya. Ya, ayat 23. 彼得前书第1章23节， 23 dan 25 ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 我们在这个彼得前书第1章23节与25节，你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着上帝活泼长存的道。第25节，唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是指道。 Kalau kita menabur kekal, kita pasti akan menuai kekal. 如果我们种的是永恒的，我们收的也必定是永恒的。 Hal yang kekal ternyata adalah firman Tuhan. 永恒的原来是神的话语。 Sebab firman Tuhan ngomong di sini dengan jelas mengatakan bahwasanya kita sudah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tetapi dengan benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan kekal. 就好像圣经说，你们蒙重生不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着上帝活泼长存的道。 Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan tetap tinggal tetap. Artinya apa? Firman Tuhan ini tidak akan pernah usang oleh waktu, oleh keadaan dunia ini. 就像马太福音说的，天地废弃，我的话语永却不能废弃。
是长存的，不能够朽坏的。 Ya, firman Tuhan kalau kertasnya mungkin ini hal fana, ya. Kita injak, kita bakar ya akan habis. Tetapi firman perkataan Tuhan yang tertulis ini adalah kekal. 虽然这个圣经是用纸造成的，也许你们烧掉它，它会毁掉，但是它的话语是永存的。 Ya, kalau kita menabur hal yang kekal, 如果我们种下永恒的， kita akan menuai hal yang kekal. 我们也收的也是永恒性的。 Jadi kalau kita mau menuai hal yang kekal, marilah kita hidup di dalam firman Tuhan. 如果我们种下的是永恒的呢，所以我们应该活在神的话语里。 Tabur dan tanamlah firman Tuhan dalam hati kita. 你要撒播，以种下神的话语。 Karena firman Tuhan inilah yang menyelamatkan hidup kita. 因为唯有神的话语能够拯救我们的生命。 Ya, firman Tuhan 神 ini 的话 adalah hal yang kekal. 是永恒性的。 Jadi makanya kayak gereja kita menyediakan fasilitas minjam CD khotbah, CD lagu. Ini bernilai kekal, firman Tuhan. Makanya ketika kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan melakukan firman Tuhan, semakin banyak harta yang bersifat kekal yang kita miliki. Amin. 神的话语是永存的，是永恒性的。如果我们抽出我们的时间来学习神的话语，来行得到，我们所获的必定是会永恒的。 Ya, ketika kita lebih banyak belajar firman Tuhan dan kita hidup di dalam firman-Nya. 当我们更多的学习，更多的学习神的话语，或在神的话语中， Firman Tuhan inilah yang membimbing kita, menuntun kita mencapai hidup yang kekal. 神的话语会带领我们，引导我们到达这个永恒的。 Ya, jadi jelas. Jika kita mau menabur firman Tuhan di dalam tanah hati kita yang subur, kita pasti akan berbuah. 如果我们要种下神的话语，在我们我们心理上有茂盛的心理上呢，我们会活得这个永恒的。 Coba kita lihat Matius 13 ayat 8. 一起翻开圣经，在马太福音第8章13节。 Matius 13 ayat 8 dan 23. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. 在马太福音13章22到23节，撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的势力、钱财的迷惑，把道挤住了，不能接受。撒在好地上的，就是人听到明白了，后来接受，有100倍的，有60倍的，有30倍的。 Ya, jadi ketika tidak ada ruginya ketika kita menginvestasikan waktu kita untuk belajar firman Tuhan, untuk lebih banyak mendengar firman Tuhan, dan yang paling penting untuk melakukan firman Tuhan, itulah bersifat kekal. 我们不会亏本，如果我们把我们的时间投入在神的国度里，我们去学习神的话语，行神的道，我们一定会得到这个永恒性的。 Firman Tuhan inilah yang bisa membuat kita bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang sangat lebat. 唯有神的话语可以使到我们生根成长结果子，甚至结得更丰丰盛盛的果子。 Dikatakan ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. 有100倍的，有60倍的，有30倍的。 Jadi marilah kita lebih banyak investasikan waktu dan diri kita untuk lebih mengenal firman Tuhan. 我们把我们时间来投资在神的国度里，好像我们可以更多学习神的话语，能够更认识神。 Untuk lebih banyak mengerti firman Tuhan. 好像我们更明白神的话语， Dan melakukan lebih lagi banyak firman Tuhan. 我们更多的实行神的话语。 Ya, saya yakin dan percaya 我肯定也相信， kita akan menuai hasil yang baik dan lebat dikatakan. 我们一定会受到很好的、很茂盛的。
Kalau Yesus di dalam Yohanes tadi dikatakan benih yang unggul itu adalah pribadi Yesus sendiri. 这个就好像约翰福音说的，耶稣他是个好的种子。 Yesus sudah mati. Tujuannya supaya apa? Supaya ada kehidupan. Semua orang diselamatkan dan hidup. Itu tujuan dia sebagai benih unggul mati lebih dulu. 耶稣好的种子，他先死去，他先死，是为了好像我们可以得着更丰盛的生命。 Tujuannya supaya kita bisa berbuah lebih banyak lagi untuk kemuliaannya. 好像我们可以结得更多的果子来荣耀神。 Sekali lagi, hal yang terakhir. 最后的， Apa yang saudara tabur? 你种下的是什么？ Tuhan, apakah yang ingin saudara harapkan? 你想要收的是什么呢？ Kita sudah belajar. Kalau kita menabur hal fana, kita akan menuai sia-sia ataupun menuai yang fana juga. 如果我们是种下这个暂时性的，我们也是收的，也是暂时性的，是朽坏的。 Apakah itu perkataan kotor, perkataan jahat? 是否我们讲出的是不好的言语？ Itulah juga yang akan kita tuai. 我们所受的也是如此。 Ketika kita menabur benih yang fana, tetapi kita menginginkan supaya itu bernilai kekal. 如果我们撒下是暂时性不败坏的种子，但是我们希望能够得到永恒性的呢？ Berikanlah waktu dan harta kekayaanmu bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk memperlebar kerajaan Allah. 你要抽出你的时间，献上你的时间和你的金钱，为了是扩展荣耀神的国度。 Dan hal kekal yang harus selalu kita tabur di dalam hati kita, 我们把这个撒这个永恒性的种子在我们的心里， yaitu firman Tuhan. 就是神的话语。 Biarlah kita lebih banyak lagi menabur benih firman Tuhan. 我们下上更多神的话语。 Bukan hanya untuk diri kita, kita taburkan juga untuk orang lain. 我们撒布神的话语，不是为着我们自己，是为着别人。 Dan kita akan menuai lebih banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. 我们会受到更多，获得更多的灵魂来荣耀神。 Jadi sekali lagi, taburlah benih yang sesuai dengan harapan Anda. 你要撒布你所想要种的种子。 Dan biar Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan benih itu dan melipat gandakannya sebanyak mungkin. 好像神自己能够把这个种子成长起来。 Apa yang Anda tabur, 你所种的是什么？ itulah yang akan Anda tuai. 你所受的也是什么？ Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. 神的话语给祝福我们。